Saya minta sahabat-sahabat di IG untuk sharekan, insyaAllah sebanyak mungkin. Dan juga daripada Facebook, minta tolong share insyaAllah. Suara bunyi jauh kata Jalilah Syari. Dan ni dah up volume. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita selesai beristighfar. Dan kita pada pagi ini kita nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita yang mengambil peperiksaan SPM pada hari ini. Kepada Puan Nur Roslina Ahmad yang anak dia juga untuk ambil SPM dan birthday anak dia, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan, panjangkan usia, murahkan rezeki dalam keberkatan di sisi Allah SWT. Dan juga kepada semua anak-anak kita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengikuti usratuna pada pagi ini, yang mengambil SPM. Dan mudah-mudahan berkat daripada kita mengikuti kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad, Farizah Zamriyah kata mulut dengan suara tak sama. Bat pula Rauf, tolong saya. Jadi sebab mudah-mudahan berkat daripada kita membaca Al-Quran dan kita mentadabbur Al-Quran pada pagi ini, Allah permudahkan urusan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ada satu benda nama
bertawassul. Bertawassul. Jadi tawassul ni pun ada dalil dia, dalil tawassul. Apakah dalil tawassul? 3 orang yang terperangkap dalam gua tu, kan? Jadi bila tiga orang terperangkap dalam gua tu, dia pun nak doa supaya Allah permudahkan, Allah membuka pintu gua tersebut, maka mereka pun bertawassul dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Mereka kata, ya Allah, ada seorang tu, dia kata dia khidmatkan ibu ayah dia, kalau jadi pahala dia minta tolong buka pintu gua ni. Seorang lagi tu dia sedekahkan kambing-kambing yang dimiliki, yang dia bela tu, kerana menunaikan tanggungjawab untuk gaji pekerja dia tu, maka kalau dia jadi pahala buka pintu gua ni. Lepas tu seorang lagi tu dia mengelakkan diri daripada berzina. Dia kata, kalau seandainya dia jadi pahala, tolong buka pintu gua ni. Lalu Allah buka pintu gua tu dengan tawassul mereka atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jadi itu dalil tawassul. Dan kita pun pada pagi ini boleh sebut macam ni, kalau ada hajat-hajat di hati, ya Allah, seandainya duduknya kami dalam kuliah pada pagi ini, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran ini, seandainya ada pahala ganjaran yang Engkau kurniakan kepada kami, maka tolonglah beri kami apa hajat kita tu. Ada anak-anak kita yang Allah SWT ambil SPM, minta supaya Allah berikan kemudahan dekat mereka. Terima kasih Mr. Zahid, Zulaila Bakri, Abdullah Husaini yang mengikuti secara langsung daripada IG, Khamsiah Ibrahim, Nurhanda Hussein, Hawa Karim, Siti Aisyah, Nurcu, Siti Khadijah daripada Singapura. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan semua sahabat-sahabat, InsyaAllah yang bertawassul dengan amalan-amalan kita. Lahir Kak Nawar hari ini, Nawar Irdina, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia, memurahkan rezeki dalam keberkatan. Selamat hari lahir kepada Kak Nawar Irdina. InsyaAllah kita jemput adik Nu'man Bashir untuk memimpin bacaan kita pada pagi ini, InsyaAllah. Bermula ayat 143, cerita tentang Muzabzabina ni macam tu, lalang, bahasa kita lalang. InsyaAllah sila Bashir. Okey dah semua. Okey dah semua. Ha? Bunyi kopi tu ni. Oh, macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Al-Quran muka surat 101, kita akan baca ayat 143 sampai ayat 147 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muzabzabina baina dhalik, la ilaha wa la ilaha wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan pagi ini saya bersiaran daripada Darul Faizin. Dan hari ini baru jumpa Kubatrul. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang memberikan sumbangan, yang telefon, yang mesej kat bad dan sebagainya. Jadi saya hormat yang mai ziarah. Dan saya ucap terima kasihlah bagi pihak Kubatrul, sahabat-sahabat yang memberikan sumbangan masuk dalam akaun dan sebagainya. InsyaAllah saya hormat dan kita doakan sahabat-sahabat kita di tempat musibah ni supaya Allah menggantikan dengan yang lebih baik, InsyaAllah. InsyaAllah saya hormat. Jadi salih alaihi Muhammad. Dan kita insyaAllah saya hormat kita akan tengok tafsiran pada ayat 143 pada muka surat dalam kitab kita ni, muka surat 664. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu di antara yang demikian, yakni di antara kufur dengan iman, tidak masuk kepada golongan ini, yakni orang-orang beriman, dan tidak pula termasuk dalam golongan orang-orang itu, yakni orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan, yakni untuk memberi petunjuk baginya. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 143. Imam Ibn Kathir menjelaskan maksud daripada ayat ini, yakni orang-orang munafik ni dia bingung, dia celaru di antara iman dengan kufur. Kita dah bincang dah pasal apa mereka jadi macam ni, pasal apa mereka ni jadi macam sab belah ni. Di antara punca dia ialah Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada ilmu ataupun kejahilan. Sebab tu hari ni macam zoo lah bagi kita ni. Zoo macam-macam datang masuk.
Ni batu-batu pula so. Masarah tu duduk telah orang macam mana? Nakut. Baik Allah SWT. Jadi Allah SWT tuan, punca dia pasal apa? Tak ada ilmu. Burung pula lah. Burung masuk pula dah. Aduh. Betul lah. Murah rezeki begini ha? Kita tumpah rezeki bat kot. Ha? Dia mai masuk dengar kuliah begini. Aduh, insyaAllah. Sedaplah sama. Yang ni tak mau keluar duduk. Jadi Allah SWT punca dia ialah tidak ada ilmu. Sebab tu di antara benda paling asas sekali untuk kita mengelakkan kita ni daripada terjerumus ataupun kita ni terjebak ataupun kita ni hilang keyakinan kita pada agama ialah dengan kita pasakkan agama tu awal-awal ke anak-anak kita ni. Sebab tu ulama sebut awwaluddin ma'rifatullah. Benda paling awal sekali dalam agama ni ialah kenal Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu-dulu waktu kita kecil-kecil dulu, kita ingat kita telah di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perkenalkan dengan sifat 20 di awal-awal ni. Waktu kecil-kecil, muda-muda dulu dah belajar dah sifat 20. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah ni. Cuba tanya anak-anak kita ni. Cuba tanya anak-anak kita ni, anak besar ni, tentang ilmu tauhid. Tuan-tuan, kuatnya orang Melayu dengan ilmu tauhid ni dulu ni 400 tahun tanah Melayu dijajah. Tak ada seorang pun yang masuk agama lain. Negara-negara lain tuan-tuan dijajah, berubah agama. Sebab di antara program penjajahan pada waktu tu ialah saya dipanggil apa? Kristianisasi dan sebagainya. Sebab tu depa wujudnya sekolah-sekolah mubaligh. Kan, sekolah-sekolah mubaligh, sekolah-sekolah agama Kristian sebagainya. Walau macam mana pun keadaan ada negara yang beralih, berubah agama. Satu negara berubah agama, kesan daripada penjajahan. Tapi Malaysia 400 tahun tanah Melayu, 400 tahun dijajah. 400 tahun bukan tempoh yang pendek kan. 400 tahun berapa generasi? Kalau satu generasi usia dia 60 tahun. Kan, satu generasi usia dia 60 tahun, 50 tahun lah average out kan. Sebab dia ada anak second generation lah. 50 tahun average out, 50 tahun satu generasi kata. Lepas tu berapa generasi tu lah? 5, 10 8 generasi. Tapi agama tak berubah, kuatnya pegangan orang Islam pada waktu tu. Tuan-tuan, kita merdeka baru 60 tahun. Tuan-tuan, beribu orang minta untuk murtad. Salih tuan-tuan. Beribu. Pasal apa? Pasal kita dah mula dijauhkan kita dengan kenal Allah. Pasak agama asas tu, ilmu tauhid ni tak ada. Tak ada. Kita tahu ilmu salih sama tu kan. Dulu Allahumma salli ala Muhammad sampai ke tahap orang buat nasyid lah. Sifat 20 ni. Kan salih sama macam mana? Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayy. Kalau tak ada nasyid tu tak tahu, tak apa. Tapi dulu-dulu mengaji ni dia khatam tu sifat 20 tu. Memang sifat Allah ni tak limit kepada 20. Tu ada yang petikai sifat 20 tu. Tak. Cuma belajar bagi kemas yang 20 ni dulu. Pembahagian ilmu tauhid dan sebagainya. Maka kita akan jadi kuat. Pasal apa yang orang-orang munafik ni dia kok ni. Pasal apa kok ni? Pasal dia tak ada pegangan kepada tauhid. Sebab tu baru ni beberapa hari lepas saya dihantar satu video tentang seorang India. Tuan-tuan dapat ada video tu? Saya India ni Salih Muhammad, dia cerita macam mana dia memurtadkan orang Melayu Islam. Dan ada satu pegangan depa yang depa kata orang Islam duduk sembah dewa yang sama, Tuhan yang sama. Dia kata Tuhan tu duduk dalam Kaabah tu, dan depa duduk mengadap tu berapa banyaknya orang Islam tertipu. Dan dia sendiri cerita, Salih Muhammad, kawan saya, dia ni asalnya orang Hindu. Waktu dia masuk Islam.
Dia kata memang dia berpegang sungguh yang orang Islam ni duduk menghadap kepada Tuhan yang sama. Yang mereka duduk menghadap tu, kita ni duduk menghadap Tuhan tu lah. Dia kata Tuhan ni duduk dekat Kaabah tu. Ada, nak tahu Tuhan ni dia ada lambang bulan sabit atas kepala dia. Dia kata itulah Tuhan tu lah yang orang Islam duduk menghadap ni. Dia kata Muslimat. Dan dia kata ramai lagi orang Islam yang sedang menunggu untuk menjadi Hindu. Dia sebut, kita berfikir macam mana orang Islam boleh berubah nak masuk agama Hindu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tengok kan, kita tengok keadaan macam mana urusan agama dia. Tuan-tuan rasa macam bukan cerita agama Hindu. Ayah Pin pun ikut. Betul tak ni? Tuan-tuan mesti tengok dah Ayah Pin. Biasa. Kalau kita tengok karakter dia orang macam tu, kan, karakter macam tu kan, lepas tu kita rasa kita nak ikut dia ni kerajaan langit. Dia nak balancekan semua agama. Tuan-tuan bisa dengar tak cara dia cakap macam mana, cara dia bagi ceramah macam mana. Macam mana? Tapi ada orang ikut. Bukan sikit, ramai orang ikut. Termasuk orang wayak dak ilmu. Sangat semua tu Rasul Melayu. Ramai orang ikut, letak jawatan, lepas tu masuk balik jawatan, betul tak jawatan macam tu lah. Kena tangkap dengan buka tengah makan tengah hari bulan puasa. Tangkap Rasul Melayu. Ni ada seorang lagi main, Allah Masyarakat tuan-tuan, perempuan pula. Orang perempuan pula. Lepas tu duk ilara, ilama, ilapa tu. Ramai orang ikut. Bukan. Jadi subhanallah sebenarnya. Maksudnya orang masih jauh daripada kecenderungan manusia ni untuk terjun pada satu benda yang dia tak faham. Sebab apa? Sebab kejahilan. Mari kita ubah, tengok tuan-tuan. Pastikan anak-anak kita ni selamat. Sebab saya takut kan, saya duduk hari itu dalam mesyuarat. Isu ni isu yang agak sensitif. Saya sembang, tapi kita sembang kita. Saya duduk dalam mesyuarat. Dia bawa satu program dua program. Dalam dua mesyuarat kami di brief, dimaklumkan tentang program yang sedang berjalan dalam masyarakat kita. Program untuk mengeluarkan orang Islam daripada agama dia. Dia pun bukan target orang tua-tua macam makcik-makcik ni patut heran lah. Macam ni baby dia apa? Baby dia apa? Dia pun target ni sekolah rendah, sekolah menengah, IPT. Start sekolah rendah kan? Start sekolah rendah. Salah semua. Yang pertamanya ialah mengeluarkan keyakinan tentang Islam ni dan kepada Allah ni dalam hati. Dia tak suruh masuk Islam, dia tak suruh masuk agama apa-apa. Dia ajak bagi tak percaya dekat Tuhan. Dia logikkan setiap benda. Nampak tak jadi macam ni? Jadi ni siapa buat? Saya buat. Tu kamu buat. Nampak ni? Macam mana dia ni tu? Oh ni pasal putaran ni, pasal apa? Itulah punca dia. Dia langsung tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia bagi doktrin. Saya cakap tu. Dia mengeluarkan keyakinan daripada hati anak-anak kita. Yang paling mudah nak influence budak-budak sekolah rendah. Bermula daripada tadika lagi. Cabut keyakinan. Kita dah cakap agak, tu siapa buat awal tu? Allah buat. Siapa ni buat tu? Awal ni dia terjadi hasil daripada penyerapan air daripada tanah. Penyejatan air lapar berimpun dekat situ. Panas. Kalau tak ada panas, kalau tak ada ni, tak ada air, tak ada panas, dia tak ada awal. Contoh. Betul? Nak justify Tuhan mengikut mana benda tu boleh jadi secara. Lepas tu dia faham dah. Dia keluarkan keyakinan tu. Memanglah scientific explanation yang memang ada, tapi dia tak akan berlaku tanpa kerja Tuhan. Allah. Tengok macam mana dia buat sampai satu hari dia langsung. Sebab tu kita ni dalam perjalanan untuk sampai ke akhir zaman. Dan ini fitnah yang duk jadi. Sebab tu nanti bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, matahari naik sebelah barat pun orang akan justify dia secara saintifik.
Mereka akan habaq siap-siap macam mana mereka habaq siap-siap ni nak gerhana. Lagi 2 hari nanti akan jadi gerhana matahari, gerhana bulan. So kita pun prepare lah, gerhana matahari. Macam mana boleh jadi gerhana matahari ni? Bulan parallel dengan matahari lah, apa cahaya lah, apa sebagainya, terlindung lah, apa, maka itulah itulah menjadikan gerhana. Okey. Nanti matahari nak sebelah barat pun macam tu. Lagi berapa hari lagi akan berlaku satu fenomena alam yang sangat dahsyat, yang kita tak pernah rasa tapi pernah jadi dah dulu ni. Planet-planet yang lain pun mungkin dah jadi dah, iaitu kita akan merasakan matahari naik daripada sebelah sana. Saya sebut dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Dia panggil terlupa dah term saya. Jadi saya sebut benda dia jadi dah, dan benda dia jadi dah kepada planet Marikh. Dia berhenti sekejap, kemudian dia patah balik sekejap, kemudian dia terus balik macam biasa. Ini fenomena alam yang akan berlaku. Saya sebut terlupa dah term saya, apa term saya. Tak ingat. Lepas tu dia justify kat kita. Bila justify kita, kita dah mula, tak ada apa, ni fenomena alam saja. Nanti dia akan balik macam mana biasa. Rupa-rupanya itulah matahari ni sebelah barat yang Nabi SAW cerita. Bergaduh kita. Kita bergaduh, masing-masing bergaduh. Orang ni kata, taklah ni tak ada. Orang kata, tak, hampa ni semua merepek. Hampa duk kira kiamat saja. Duk menakut-nakutkan orang dengan kiamat, menakut-nakutkan orang dengan macam tu lah tuan-tuan. Fitnah-fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Sebab tu tuan-tuan tengok, apa saja perkara besar yang akan berlaku, dia ada kaitan dengan alam. Apa fitnah besar yang akan berlaku, dia ada kaitannya dengan alam. Sebab alam ni merupakan tanda. Dajjal nak keluar, ada kaitan dengan alam. Apa dia? Hujan tak turun. Ni semenjak ni bukan nak bagi takut. Saya pun takut juga. Cuma tak express sangat lah, tak tunjuk sangat. Tapi duk tengok risau. Nombor satu, saya duk merasa semenjak ni, kita punya waktu kita terlalu cepat. Sebelum ni dah cepat dah, tapi beberapa ketika ni dia cepatnya lain macam. Cepat sangat, speed dia tu. Tuan-tuan perasan tak? Perasan? Saya ingat semua orang perasan benda ni. Yang keduanya, apa yang duk jadi dalam masyarakat. Jadi Salih Muhammad, tuan-tuan, dia jadi pelik-pelik. Allahumma salli Muhammad. Apa ni, beberapa hari lepas ditunjukkan dalam video yang salji turun dekat Allahumma salli Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Tapi tuan-tuan jangan terkejut, memang Masjid Aqsa ni memang dia ada salji. Dia ada salji. Tapi ada berapa ada negeri-negeri yang tak ada salji, tapi ada salji. Mau ni macam atas daripada Madinah. Terus sikit bawah ni pun dah turun salji. Salih semua mak tuan-tuan. Kemudian ada beberapa benda. Jadi Allahumma salli, tak mustahil benda-benda besar yang kita duk bincang, yang ulama duk bincang tu, dia akan jadi dalam tempoh-tempoh yang terdekat ni. Bila tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi duk berasa risau tu kot. Salih alaihi wasallam. Kemudian kalau dia ni mai, kalaulah takdirnya kemunculan Imam Mahdi berlaku dalam tempoh masa yang terdekat, maksudnya Allah SWT lepas daripada itu akan muncul Dajjal. So dalam tempoh Dajjal ni, dia akan ada tiga Sallallahu Alaihi Muhammad, 3 tahun kering. 3 tahun kering. Tahun pertama bukan, tuan-tuan ingat, tahun pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahun pertama bukan tak ada hujan. Ada hujan tapi sikit. Bukan sikit, maksudnya hujan banyak, kurang tu sikit. Dia ada kurang sikit, 1/3. Maksudnya kalau tahun ni hujan turun 100%, tahun nak bermulanya nak muncul Dajjal tu, tahun pertama tu, dia kurang 1/3 aja. Maksudnya 70% hujan masih turun lagi. So kita perasa tak? Kita tak rasa sangat. Faham tak ni? Tapi dia panas, dia start panas. Tapi kita tak perasa sangat. Tak perasa. Masuk tahun kedua, kita dah terbiasa dengan 1/3 hujan tak turun tu. Maksud kita tak berasa sangat. Masuk tahun kedua, hujan tak turun 2/3. Kita dah terbiasa dengan 1/3 hujan turun. Bila kurang lagi, kita pun tak berasa juga. Tapi kita tahu hujan dah makin kurang. Tuan-tuan perasan tak? Tiba-tiba saja hari tu punya hujan turun, punya lebat, banjir merata tempat. Tiba-tiba je panas.
Dia bukan dia macam stagger sikit-sikit, hujan turun, lepas tu dia makin kurang. Lepas tu dia panas. Dia berubah cuaca ni drastik. Saya tak tahu tuan perasan tu pun tak. Tiba-tiba duduk hujan lebat sampai banjir, tiba-tiba panas. Ni panas. Panas sangat. Apa yang Allah nak beritahu kat kita ni? Apa nak beritahu ni? Cuba muhasabah, cuba ambil pengajaran. Di Mai satu ketika kita dah terbiasa dengan 2/3 hujan turun sikit-sikit. Mai tahun berikutnya, waktu ni berasa pasal apa? Langsung hujan tak turun. Maksudnya langsung tak ada sumber air daripada sumber air daripada langit. Tak ada, saya semua. Tuan, waktu tu mulalah kering, mulalah Allah SWT empangan-empangan kering. Tuan tengok apa dia jadi. Tuan cuba baca lah, tengok. Baca report-report tentang ayam di empangan-empangan apa duk jadilah ni. Cuba baca, cuba research tengok. Saya lihat semua tuan. Jadi bila nak bincang tentang ini mungkin tanda, ini mungkin tanda, ya, adakah ini tanda nak muncul Dajjal? Tuan-tuan, waktu ni dia main apa tuan-tuan? Dia main denial syndrome. Sindrom penafian. Tak, bukanlah. Ini fenomena alam saja. Fenomena alam saja. Waktu ni lah tuan-tuan dia main keperluan dan kepentingan ilmu. Tepuk muncul Dajjal. Dah muncul dah. Macam mana tiba-tiba dia main ni? Tanda duk main dah. Berapa lama dah tanda duk main. Yang pasal dah hujan tak turun. Lah kami ingat kau fenomena alam. Macam tu. 3 tahun Allah bagi tempoh kita tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila muncul pula Dajjal pula, fenomena alam lagi. Apa dia? Hari jadi panjang pula dah. Hari pertama macam setahun rasa. Maksudnya matahari tertahan. Ustaz, itu dia maknawiyah ke? Dia maknawi saja ke? Atau dia memang betul-betul terjadi? Sahabat kata, memang betul-betul terjadi. Nabi SAW, ulama kata, memang betul terjadi. Pasal bila sahabat tanya macam mana kami nak semayang, Nabi suruh kami ukur waktu. Maksudnya ukur waktu ni, kita budget lah, estimate time macam, okey, berapa jam, lepas subuh berapa jam sampai zuhur. Walaupun duduk pagi lagi, mayang turun dah. Sekali mayang asar pula, sekali mayang maghrib pula, sekali mayang isyak pula. Walaupun duduk pada hari yang sama. Berapa? Hampir 360 hari. Sehari panjang tu, sehari macam 360 alam. Tapi tu dah yakin tak nanti akan ada orang main justify ke kita? Oh, ini fenomena alam, ini lagu tu lagu ni. Nah, Ustaz Jamal. Imam Mahdi nak muncul, alam juga, turun salji. Kan Allahumma salli Muhammad. Nabi SAW sebut, wala habwanu ala salji, merangkak atas salji. Walaupun kamu tu datangilah Imam Mahdi, walaupun kamu tu paksa merangkak atas salji. Main matahari nak naik sebelah barat pun alam juga. Ad-dukhan, asap, alam juga. Tak tahulah puncak asap tu main lagu mana. Rumah Bat kenal lah dukhan marin. Dalam rumah dia je lah dukhan dan asap ni. Lepas kata letusan gunung berapi lah, apalah, tak tahu Allah alam. Tapi sesuatu yang menyesatkan, alam juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi apa? Sallallahu alaihi Muhammad tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Main nak matahari nak sebelah barat, jumpa 2 malam yang panjang. Malam alam juga. Yakin tak ada orang justify kita? Nanti akan berlaku ni 2 malam yang panjang, jangan risau apa yang jadi. Sebagainya. Allahumma salli wa sallim. Baik, tuan-tuan. Jadi ni kepentingan dipanggil ilmu. Ya akhir zaman, kepentingan ilmu, ancaman-ancaman akidah. Yang pertama yang disebut tadi, yang saya sebut tadi, ancaman akidah ni, saya sebut ialah dia mencabut iman, daripada mencabut kepercayaan kepada Allah ni dalam hati anak-anak kita ni. Bermula daripada sekolah rendah. Di anak-anak kita, anak-anak ni dia akan jadi macam atheist. Dia tak percaya Tuhan. Buat apa nak semayang? Apa function semayang tu sebenarnya? Dia start justify. Pasal apa tutup aurat? Pasal apa nak kena tutup rambut? Kenapa rambut ni kena tutup? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul? Dia cuba persoalkan pasal apa nak kena ni, pasal apa nak kena tu. Puasa. Dia justify puasa. Oh, pasal apa puasa? Oh, puasa boleh menguruskan badan. Oh, puasa boleh menghilangkan penyakit. Puasa boleh. Dia justify puasa tu dengan hasil. Memang betul pun.
Semayang pun kita nak justify dengan hasil pun boleh. Sujud kesihatan, dari segi kesihatan boleh. Tapi kita buat semayang tu bukan pasal itu. Kita puasa bukan, ada tak puasa nak kurus? Ada. Saya pun cadang nak puasa nak kurus juga, tapi ubah niat. Kan? Oh, saya buat makan banyak sangat, esok nak puasa lah. Puasa pasal apa? Pasal boleh kurus. Memang niat awal puasa nak kurus. Ada, saya semua. Itu dah masalah. Kamu puasa kerana Allah, kamu dapat kurus. Kamu puasa niat kerana kurus, kamu dapat kurus tapi tak dapat pahala. You can more justify. Justify juga dengan Quran dan hadis. Semua tasihu. Puasalah saya kamu sihat. Puasalah saya kamu sihat. Dalam satu riwayat sebut tu, ulama mensyarahkan tentang kedudukan hadis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Puasalah saya kamu sihat. Memang sihat dapat puasa, tapi kita puasa bukan sebab nak yang tu. Kita puasa sebab kita nak pahala di sisi Allah SWT. Sebab kerana Allah, sihat kan dapat. Sebagai bonus. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi yang keduanya, apa yang doktrin kepada anak-anak kita ni ialah Sayyidina Al-Hasan Muhammad, Islam di luar, Jesus di hati. Ini salah satu daripada program yang dibawa. Islam di luar, Jesus di hati. Maksudnya di luar appearance Islam. Dia orang Islam. Dia start program ni semenjak daripada belajar sekolah menengah ni. Sekolah menengah IPTs. Nah. Kalau anak-anak kita kuat akidah, saya ingat tak ada orang Islam yang akan masuk sugar baby tu. Sugar baby. Sedap sikit sebut tu kan. Sugar baby. Orang Islam saja kan. Daripada screenshot kan. Budak-budak masuk daripada buat survey. Budak-budak Islam pakai tudung pun ada. Kalau kita ada agama, kita ada iman, takkan maruah kita murah sedemikian rupa hanya kerana duit. Kan? Buat macam mana? Ini dia panggil apa? Kepentingan kekuatan akidah di akhir zaman. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bingung mereka tidak bersama orang-orang mukmin zahir dan batin, tidak pula bersama dengan orang kafir zahir dan batin. Sebaliknya, zahir mereka bersama orang mukmin dan batin mereka bersama orang kafir. Di antara mereka ada yang terserang keraguan, terkadang cenderung kepada orang beriman, terkadang pula cenderung pada orang kafir. Yang ni dia ragu. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Hamka, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sejak semula mereka telah memilih jalan yang salah. Sejak mula dah pilih jalan salah lah. Dia orang munafik. Mereka telah tersesat. Bila start saja jalan tu salah, maka sesat. Allah Muhammad, laksana sebuah kenderaan bermotor melalui jurang yang amat curam. Telah diberi beberapa tanda peringatan bahawa tempat itu berbahaya, namun dia tidak pedulikan juga. Akhirnya dia terjerumus hancur lebur dalam jurang. Tentu tidak ada lagi suatu kekuatan pun yang akan dapat menahan mereka daripada jatuhnya itu. Sebab kehancuran masuk jurang itu adalah sunnatullah dan undang-undang alam yang sewajarnya mereka ketahui. Dia macam naik motor, naik kereta, lalu tepi jurang tu. Padahal dah habaq dah awal tu. Jangan lalu jalan ni sekali jatuh. Tapi dia pergi juga, akhirnya dia jatuh. Boleh tak dia nak salahkan takdir dia? Tak, dah ada peringatan lah. Macam tu lah dalam agama. Jangan pergi duduk dengan kelompok ni, jangan duduk buat macam ni, jangan duduk pergi. Tu semua signal-signal supaya jangan pergi jebak. Bila dia pergi, jadi was-was. Dia duduk dengan orang kafir cerita macam orang tu. Dia cerita apa semua. Tuan-tuan, saya tak faham macam mana orang boleh terpengaruh yang dekat dalam Kaabah tu ada berhala tu. Kita okey, kita boleh percaya. Tapi ramai dalam mengikut kepada perkataan dia, wallahu alam, saya harap tidak. Dia kata ribu, dia kata apa? Banyak yang nak masuk agama Hindu. Maksudnya dia sebut dalam tu, dia kata apa? Kita kena jelaskan kepada orang-orang Islam yang sebenarnya memang dia duduk sembah di waktu pun. Dan bila dia cakap macam tu, kita rasa macam ni bang betul.
Betul. Tapi ramai yang percaya. Tu kita tak faham. Jadi pasal apa? Pasal kata jangan pergi. Sebab tu saya pesan orang, kita yang tak ada ilmu tak payah dia pergi buka kitab orang. Masuk dekat hotel, dulu kan hotel semua ada Bible dekat dalam hotel. Lah ni tak ada dah, alhamdulillah. Kita dulu pernah buat kempen untuk letak Quran translation, Quran dalam bahasa Inggeris. Letak daripada letak Bible, baik letak. Pasal apa nak letak Bible? Dulu semua hotel letak Bible. Bila masuk hidup buka baca tak ada apa. Boleh tak baca Bible? Boleh je nak baca, sekadar baca. Tapi nak baca buat apa? Sehari siapa baca? Siapa ni? Siapa Quran macam ni? Ada confuse. Baik tak payah baca. Baik tak payah berbahas kalau kita tak ada ilmu. Solat Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina. Kullama alahum masyawfi wa idza adlama alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Surah Baqarah ayat 20. Mujahid berkata, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa. Mereka dalam keraguan di antara demikian. Iman tak kafir tidak masuk pada golongan ini orang beriman, yakni sahabat Nabi SAW. Wala ilaha illa tidak masuk kepada golongan ini, yakni orang-orang Yahudi. Ada orang munafik zaman tu, geng Nabi SAW pun dia tak masuk, geng Yahudi pun dia masuk. Ibnu Jarir meriwayatkan jalur Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Perumpamaan orang munafik adalah seperti lembu yang terpisah di antara dua kelompok lembu. Terkadang dia bergabung dengan kelompok ini, terkadang dia bergabung dengan kelompok itu. Dia tidak tahu mengikut yang mana satu. Inilah sifat orang Yahudi. Sifat orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan, bawah sekali perenggan terakhir. Imam Ahmad meriwayatkan, Khalaf bin Al-Walid menuturkan kepada kami, Abdullah bin Umar daripada Al-Hudzail bin Bilal menuturkan kepada kami daripada Ibnu Ubaid daripada ayahnya, satu hari dia duduk di Mekah dan Abdullah bin Umar duduk bersama dengannya. Maka ayahku berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya permisalan orang munafik pada hari kiamat ialah seperti seekor kambing yang berada di antara dua kelompok kambing. Jika ia datang kepada salah satu padanya, dia ditanduk, dan jika datang mendatangi yang lain, maka dia juga ditanduk. Dia kata tu perumpamaan orang munafik. Dua kelompok kambing, dia terpisah. Dia pi dekat kelompok kambing ni kena tanduk, dia pi kelompok lain tanduk, dia pi kat sat, dia pi sini, sat dia pi sana, dia pi sini. Itulah perumpamaan orang munafik. Kita pun kalau macam tu, ada ciri orang munafik. Sat kata Islam ni duk betul ni. Saya kata, macam agama ni macam betul juga. Jangan sampai kita kata apa ni, semua agama sama. Jangan. Ini perkataan-perkataan kufur, perkataan-perkataan yang boleh menjatuhkan seseorang itu dalam menggugurkan akidah seorang. Semua agama pun sama aja. Semua agama pun mempromosikan kebenaran, mempromosikan kebaikan. Salah bercanggah daripada apa yang Allah kata. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ni. Kemudian Allah sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku redha Islam sebagai agama kamu. Islam je yang betul, yang lain semua tak betul. Bila Islam itu hak, yang lain semua jadi batil. Dia takkan jadi sama. Solat Jumaat, jangan sekali-kali sebut macam tu. Tuan-tuan, dulu jadi kecoh bila orang nak gunakan perkataan Allah, kalimah Allah. Semua nak pakai kalimah Allah. Maka ada perkataan-perkataan kita bila kita sebut. Kita kata, lakum dinakum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Betul dah. Tentu betul, sebab tu yang Quran. Mereka agama, dia pun punya agama. Mereka nak beramal dengan agama mereka, dia pun punya pasal. Waktu tu ceritanya, bila mereka tak boleh nak lawan dakwah Nabi SAW, mereka pergi jumpa Nabi, mereka offer kat Nabi Muhammad, apa cerita kami, lah ni kita buat macam ni lah. Payah-payah sangat. Payah-payah sangat kita buat macam ni. Setahun kami semua ikut agama kamu. Tahun depan pula semua orang ikut agama kami pula. Lagu tu lah senang sikit. Ni kira kita nak bertoleransi agama ni lah, senang sikit. Ada saya buat. Mai kita ni campur habis. Kongsi raya lah, depa raya lah. Mai sama dengan raya Cina, dia pun kongsi raya. Tak kira lagi. Mai tak sama dengan Dipa Bali, dia pun Dipa raya apa semua. Ikut sedap dia tu dah. Saya teringat orang kafir dulu.
Orang-orang musyrik dulu buat je. Mari kita bagi seorang setahun hampa, setahun kami. Setahun kita semua, bukan cerita, bukan sampah apa rakyat, semua sekali kita semua yang mana geng-geng musyrik ni semua masuk sana dulu. Masuk Islam setahun. Nabi kita tak boleh. Tak mau, tak boleh. Oh tak boleh, tak apalah kita buat sebulan sekali. Sebulan Allah SWT sebulan Islam, sebulan kafir. Sebulan kafir. Sebulan Islam, sebulan musyrikin masuk ke tu. Oh tak mau. Tak apalah seminggu sekali. Kau rasa sebulan tu lama sangat. Seminggu sekali. Seminggu sekali pertama. Oh tak apalah, sehari sekali. Hari ini Islam, esok kafir. Hari ini Islam, esok kafir. Allah SWT. Nabi kata apa? Lakum dinakum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Tahu tu betul. Tapi jangan sebut perkataan macam ni. Apa dia ni? Allah tu hak kami. Allah tu Tuhan kami. Hampa dengan Tuhan hampa, kami dengan Tuhan kami. Itu salah. Pasal apa salah? Pasal Tuhan tak kira siapa, tetap Allah. Tengok ni. Tuhan kita pun Allah, Tuhan bagi mereka. Kita percaya Tuhan bagi mereka pun Allah juga. Cuma mereka je yang syirik pada Tuhan mereka. Mereka saja yang menduakan Tuhan mereka. Mereka yang buat berhala-berhala sebagai apa? Sebagai perantaraan kepada Tuhan mereka. Tapi Tuhan tetap satu je. Tak agama betul. Agama itu agama tu ini, agama tu agama ni. Kita agama Islam. Tapi tang Tuhan tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang satu. Dia kata apa? Kalau kita kata apa? Tuhan kami ni Tuhan kami. Tuhan hang, Tuhan hang. Maksud dia apa? Waktu tu kita sendiri agree kata ada dua Tuhan. Satu Tuhan untuk kita, satu Tuhan untuk dia. Yang indirectly. Kan? Tapi kalau kita sebut dalam keadaan kita tak tahu, tak apalah. Kalau kita sebut dalam keadaan kita mean it, kita yakin macam tu, waktu tu, itu bahaya, perkataan-perkataan yang berbahaya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baik, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada dusta kamu, maka orang itu muji ayahku. Maka Ibnu Umar berkata, aku kira teman kamu ni sebagaimana yang kamu katakan, akan tetapi aku hadir ketika Nabi Allah berkata seperti seekor kambing betina di antara dua kambing jantan. Dia berkata itu sama saja. Umar kata tak, aku dengar macam tu. Dia berbetulkan perkataan orang tu tentang hadis Nabi SAW. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Yang bawah tu pun cerita pasal kambing juga, betul, sama. Kemudian yang bawah tu pun cerita tentang kambing juga, betul, sama. Kemudian sambung lagi, salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada jalur Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, dia berkata, perumpamaan orang mukmin, orang munafik dan orang kafir adalah seperti tiga orang yang sampai di sebuah lembah. Nabi SAW bagi gambaran ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, perumpamaan orang mukmin, orang munafik dan orang kafir adalah seperti tiga orang yang sampai di sebuah lembah. Salah satu menyeberang lembah. Kemudian seorang lagi menyeberang. Namun ketika sampai di tengah lembah, dia dipanggil oleh orang yang di pinggir lembah dan berkata, celaka kamu, mau ke mana kamu ni? Mau mati? Kembali ke sini. Sementara orang yang telah menyeberang itu juga memanggilnya, ke sinilah, kamu akan selamat. Orang itu melihat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, hingga datang aliran air yang deras yang kemudian menenggelamkannya. Yang telah menyeberang ialah orang mukmin, yang tenggelam adalah orang munafik. Dia bagi gambaran macam tu. Ada lembah gitu, ada sungai gitu. Kemudian tiga orang, seorang berenang-berenang, lepas di sana dah, selamat dah dia. Lepas tu orang main kedua ni, dia berenang, gaya main tengah-tengah tu, kawan sebelah ni kata apa? Di mana tu? Sekali hang mati kat tengah tu. Nak mati ke? Kawan sebelah kata apa? Main belah ni, selamat boleh lepas dah, dia nak pergi dulu, dia pergi dulu. Akhirnya main ayam ni, hanyut gitu, mati terus. Itulah orang sifat orang munafik. Kita orang Islam ni kena tegas dalam bab akidah ni, dalam bab Allah SWT, dalam bab agama ni kita kena kuat. Tak ada siapa pun boleh goyah agama kita. Tak ada siapa boleh goyah. Dia kata apa? Hang tengok ni agama ni kata macam mana. Tengok lah. Biar dia berkata agama aku tetap betul. Tu baru betul, tu baru kemai. Jangan duk dengar, jangan duk pitadah telinga. Macam mana cuba cerita tengok. Oh macam ni. Jangan duk pitadah dengar. Sebab tak ada yang betul melainkan kita yang betul agama kita. Faham tu, firm. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang bawah tu pun sama. Saya cuma cerita pasal orang berenang tadi ni.
Yang kemudian yang bawah tu pun cerita pasal kambing juga, nama Salih Alaihi Muhammad. Kerana itu Allah berfirman, wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan, yakni petunjuk baginya. Yakni siapa yang dipalingkan oleh Allah daripada petunjuk. Bila Allah palingkan seorang petunjuk, tak ada siapa pun boleh tolong dia dah. Waalaikumsalam Izzadik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiza Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salih Muhammad. Datin Umi minta umur. Okey, insya-Allah. Pak Long, tidak ada yang betul melainkan Islam. Betul Salih Muhammad. Itu pegangan kita dan tak akan berubah. Ahlan wa sahlan Datuk Roslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah Salih Muhammad. Baik, Allahumma salli alaihi. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepada kamu, kepadanya. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 17. Dan orang-orang munafik yang Allah sesatkan daripada jalan keselamatan tidak mempunyai pembimbing. Tidak ada yang dapat mengeluarkan mereka daripada kemunafikan mereka. Allah tidak akan memperbetulkan hukum-hukumnya. Tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, dan mereka lah yang akan ditanya. Dia pi jalan kesesatan tu, dia pi jalan kemunafikan. Allah tak kata, Allah tak tanya dia, Allah tanya kamu. Pasal apa kamu pilih jalan tu? Pasal apa kamu nak duduk jalan tu? Berusaha kita ni untuk jadi orang yang kuat iman, sedangkan mereka usaha untuk cari kelemahan pada agama. Saya mana? Yang dia duk buat panggil-panggil orang munafik. Orang munafik ni pergi depan orang mukmin tunjuk dia baik. Di belakang orang mukmin dia hina-hina orang mukmin. Oh, dia ingat Allah tak tahu. Dia ingat Allah tak kenal. Dia ingat Allah tak tahu apa dia buat tu belakang depan macam mana. Salih Muhammad. Nah, macam itulah kita jadi buat panggil macam orang munafik. Depan orang baik, di belakang orang dia buat benda maksiat. Awak Allah tak tahu kamu buat apa? Kamu nak pelekehkan Allah macam Allah tak tahu kamu tengok kamu buat apa. Maka tuan-tuan Salih Muhammad, jangan duduk buat panggil-panggil orang munafik ni. InsyaAllah tuan-tuan Salih Alaihi Muhammad, mari kita Allah musliman tuan, kita mulai sekarang kita perkukuhkan akidah. Kita perkuatkan akidah kita dan anak-anak kita. Belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid. Salih Alaihi Muhammad. Cari ilmu, cari guru-guru yang mahir dalam ilmu tauhid. Yang guru-guru ni makin hilang seorang demi seorang. Antara guru tauhid yang sangat kuat, yang sangat alim dalam ilmu tauhid ni ialah Tok Guru Haji Saleh almarhum, meninggal. Salih Muhammad. Dan pergi cari guru-guru yang sahih. Dekat dalam, jangan duk cari dalam internet saja. Saya ikut jumpa salah guru. Tanya pada alim-alim ulama tu guru. Manakah guru mana yang boleh mengajar ilmu tauhid yang sahih? Bagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama sallallahu alaihi wasallam. Dan bergaji. Bukan sekat kita, anak-anak kita kena bagi pegang ilmu tauhid yang kuat, sebab ujian makin besar. Akhir zaman ujian makin besar. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. Salih Alaihi Muhammad. Terima kasih Silent Upload. Terima kasih Safi Yaqil. Terima kasih kepada Ruslina, Ailul Mardiyah, Hassan Hashim, Zawiyah Osman, Fauziah Mansur, Nadrah Subari, Nurin Mahmud, Norma Desa, Liza Amani. Salih Alaihi Muhammad dan sebuah sahabat yang mengikuti melalui Facebook dan melalui Instagram, dan juga melalui yang mengikuti secara langsung di Darul Faizin. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita insyaAllah. Pertemuan kita esok hari, Allah nak pesan pula kepada orang beriman. Habis dah cerita pasal orang munafik, esok Allah nak cerita orang beriman kena buat apa dan apa yang dia tak boleh buat. Itu insyaAllah. Dan salih Muhammad, dan mudah-mudahan ini manfaat kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillah.
Terima kasih Jawahirdin, terima kasih Silent Upload, Aziz Yati, Zeliza, Zakruz, lagi siapa? OJLB, yang susah nak sebut kalau dekat Instagram ni nama canggih-canggih. Pok Niknah, Rohani Ismail, Liz Liza, Nadra Subari, Hani Zamnur, Liz Liza, insyaAllah kita jumpa. Suatu